tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai guru dan berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti pendidikan negara ke arah pendidikan bertaraf dunia. Ya Allah, dalam usaha mencapai tahap kecermalangan dan kualiti kerja yang tinggi ini, kami pohon daripadamu, Ya Allah, agar Engkau kurniakan kepada kami anggota yang sihat lagi kuat, minda yang cerdas lagi terbuka, jiwa yang tenang lagi luhur, semangat yang kuat lagi mantap. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, sentiasa berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Mudabbirul Amr, limpahkanlah keberkatan terhadap usaha-usaha kami ini. Ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan yang benar-benar mantap. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kepahaman yang berlandaskan wahyu-Mu. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim dan semangat perpaduan di kalangan kami. Hindarkanlah diri kami daripada perasaan keji sesama sendiri, cemburu, nista buruk sangka, iri hati meninggi diri, sifat malas lagi lemah, sifat alfa lagi pelupa, tidak berdaya lagi kurang bermaya, dan segala sifat mazmumah yang pastinya menggagalkan hasrat, mempertingkatkan kualiti kerja kami dan menjatuhkan kredibiliti diri kami sendiri. Allahumma yassir wa la tu'assir. Wahai Tuhan kami, di kesempatan ini kami mohon, permudahkanlah setiap pekerjaan kami dan teguhkanlah pendirian kami dalam pelbagai situasi yang kami tempuhi, terutama musibah yang melanda di negara kami dalam menghadapi ujian wabak COVID-19 yang semakin getir ini. Ya Allah, lindungilah diri kami, keluarga kami, masyarakat kami dan negara kami yang tercinta ini dari segala mara bahaya agar kami dapat hidup dalam aman sejahtera. Sesungguhnya Engkau maha lemah lembut kepada hamba-Mu. Engkau menggunakan kepada siapa yang Engkau kendaki, padahal Engkaulah yang maha kuat lagi maha berkuasa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Saidin atas bacaan doa itu tadi. Para hadirin yang dihormati, tidak lengkap rasanya program hari ini jika kita tidak mendengar titipan bicara daripada pihak tuan rumah iaitu Tuan Pengetua Cemerlang SMK Sarjana Utama. Untuk itu saya menjemput yang berusaha Puan Hajah Nurhayati binti Embung, Pengetua Cemerlang SMK Sarjana Utama untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Suhana. Pertama kali dengar Cikgu Suhana berpantun sangat menarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Cikgu Nurhayati. Nama kita sama Cikgu Nurhayati. Cikgu Nurhayati Yarib dari SMK Sains Kuala Selangor. Ketua-ketua bidang dari sekolah-sekolah yang disebutkan tadi tu. Dan juga Puan Siti Maslinda selaku guru kanan mata pelajaran SMK Sarjana Utama. Puan Suhana selaku ketua panitia fizik. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita jumpa bersama-sama pada hari ini. Sempat menyapa saya beberapa orang tadi. Jadi alhamdulillah kita boleh untuk dengan tujuannya adalah untuk kita memperkasakan lagi teknik kehebat dalam subjek fizik SPM. Jadi ini adalah satu usaha yang sangat bagus sebagai satu kolaboratif antara guru-guru sekolah-sekolah yang disenaraikan tadi, iaitu untuk meningkatkan lagi pemahaman. Dan pada masa yang sama sebenarnya kita adalah berusaha untuk sama-sama semua sekolah yang berkenaan sama-sama untuk memastikan guru-guru mempunyai kemahiran yang mencukupi
bagi kita lontarkan, kita berikan kepada pelajar-pelajar khususnya untuk persediaan mereka dalam SPM. Jadi dalam hal ini saya ingin berkongsi beberapa perkara sikit saja. Pertama, saya mengharapkan dan sudah sememangnya lah guru-guru mesti menguasai kurikulum dan DSKP. Dan kita kena perlu upgrade dari semasa ke semasa, tambah lagi sekarang ni dalam KSSM. Jadi di SKP khususnya kita perlu kuasai dengan sepenuhnya, bukan saja untuk kebat bagi SPM tetapi juga kebat untuk PBD. Perkara itu perlu diberi penekanan oleh cikgu-cikgu. Yang kedua adalah kita dah menguasai kebat, bagaimana kita nak meningkatkan kemahiran dalam keterampilan kita dalam pedagogi. Kita ada knowledge, kita ada ilmu, tetapi kita tidak lengkap dari segi kemahiran dan keterampilan kita dalam aspek pedagogi, iaitu mahir kita menggunakan pelbagai kaedah untuk menarik minat murid-murid kita untuk sama-sama dengan kita rasa seronok, rasa enjoy dalam PDPR dan juga PDPC nanti. Jadi keterampilan dalam pedagogi itu cikgu perlu kuasai. Yang ketiga adalah kita perlu memahami perkembangan dan juga sayang murid kita. Kalau kita ada teknik kebat banyak, kita boleh faham begini bagaimana, pedagogi pun kita boleh kuasai, tapi kita tidak ada sense, kita tidak ada kata feeling pada murid-murid kita, tak ada rasa sayang, dan kita perlu memahami perkembangan murid kita. Maksudnya kita tahu pencapaian dia bagaimana, kebolehan dia bagaimana, dan akhirnya itu kita boleh membantu pelajar tersebut. Yang keempat adalah kita mesti memahami psikologi pembelajaran. Dalam pembelajaran ni kita ada psikologi, kita belajar dulu masa buat KPLI, masa diploma pendidikan, kita akan belajar tentang psikologi pendidikan. Jadi di situ adalah letaknya psikologi pembelajaran. Jadi kita boleh kenal pasti minat murid macam mana, respon murid masa belajar macam mana, bagaimana kita nak membantu murid-murid itu untuk meningkatkan fungsi kebolehan mereka untuk memahami subjek fizik. Dan pada masa yang sama, perkara kelima, sebagai guru, kita mesti ada kemahiran kaunseling juga. Bukan konselor saja perlu ada kemahiran kaunseling. Jadi kita sebagai guru-guru fizik mesti ada kemahiran kaunseling, iaitu bagaimana kita nak menggunakan soft skill kita, kemahiran kita untuk kita berkomunikasi, berurusan dengan murid, dengan ibu bapa dan juga mungkin dengan pihak pengurusan sekolah ataupun dengan PPD, JPN dan sebagainya. Secara tak langsung kita boleh faham emosi murid, kita boleh faham sosial murid, kita boleh faham keperluan murid, kita boleh faham masalah murid di situ. Yang seterusnya adalah harus dan mesti menguasai teknologi terkini. Mesti menguasai. Kalau dulu memang kita tak faham, tapi sekarang saya yakin dan percaya cikgu fizik sangat hebat. Di daerah Kuala Selangor ni saya boleh melihat pelbagai teknik, pelbagai kaedah diberikan kepada yang sudah dikuasai untuk diberikan kepada pelajar-pelajar bagi membolehkan ilmu itu dapat diberikan secara sempurna kepada murid kita. Dan last but not least, kita mesti sentiasa buat refleksi diri. Refleksi diri itu sangat penting untuk kita melihat sejauh mana apa yang kita ada ini kita sudah sampaikan yang terbaik kepada pelajar. Kita perlu buat refleksi diri, muhasabah diri, adakah aku telah menjalankan sebaik mungkin fungsiku sebagai seorang guru, ilmu yang ada padaku untuk diberikan kepada pelajar. Jadi saya rasa itu saja, tak perlu bercakap panjang, pengetua begitulah kalau ada apa-apa memang begitu. Jadi insya-Allah apa yang saya sampaikan ni semoga sedikit sebanyak akan memberi satu suntikan motivasi dan juga refleksi kepada cikgu-cikgu fizik di daerah Kuala Selangor, SMK Sdn Utama untuk terus konsisten untuk menjadi guru yang hebat, untuk menjadi guru-guru yang sentiasa berusaha untuk memberi yang terbaik kepada anak-anak muridnya. Jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program memperkasakan teknik kebat dalam subjek fizik SPM. Semoga SPM pada tahun 2021 ini akan beroleh keputusan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Tak dengar suara ni. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua atas ucapan sebentar tadi, walaupun ringkas, pendek tetapi padat sekali Okay, so pada saya ini hanya sangat memberi satu input yang sangat baik kepada kita semua guru-guru fizik di daerah Kuala Selangor. Okay, kerana cengkerik berbunyi selalu, hilanglah malu tiada tertahan.
kerana pandemik norma baharu, sempadan ilmu tiada batasan. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita memulakan program kita pada petang ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Penceramah kita pada petang ini adalah seorang guru yang lahirnya di negeri Perak, berkelulusan ijazah sarjana muda kejuruteraan kimia dari Universiti Sains Malaysia di utara negara kita. Okey, dan Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur dalam bidang teknologi kejuruteraan dan lukisan kejuruteraan. Beliau merupakan seorang guru fizik dari Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor yang berpengalaman mengajar fizik selama 19 tahun serta telah menjadi pemeriksa kertas 2 fizik SPM selama 7 tahun. Setelah mengajar dalam jangka waktu yang selama itu, sudah semestinya beliau mempunyai pengalaman yang sangat luas dan sangat kaya dengan ilmu untuk menyampaikan serta mengupas tentang topik perkongsian kita pada hari ini bagi membantu peningkatan kualiti guru-guru fizik di daerah Kuala Selangor. Untuk itu, saya menjemput penceramah kita, Puan Nohayati binti Yarib, untuk meneruskan program kita pada petang ini. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Pengerusi, kepada Pengetua Sekolah SMK Sarjana Utama dan juga kepada cikgu-cikgu yang hadir pada hari ini. Saya agak gugup, minta maaf kalau ada kekurangan dari segi saya berkomunikasi. Okay, Alhamdulillah. Yang pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada sekolah penganjur iaitu SMK Sarjana Utama yang sudi menjemput saya untuk memberi sedikit taklimat ataupun perkongsian lah berkaitan dengan cara menanda fizik kertas 2. Okay, pengalaman tak banyak tetapi apa yang ada insya-Allah saya akan kongsikan bersama. Okay, sepanjang saya menanda daripada 2014 sehingga sekarang. Okay, apa yang saya faham, apa yang saya boleh kongsikan, so insya-Allah saya akan kongsikan dan kita akan fahamkan bersama-sama. Semoga ini akan memberi kebaikan, manfaat lah kepada cikgu-cikgu fizik khususnya untuk kita menanda dengan cara yang betul. Okay, sebab bila kita tahu cara menanda dengan betul, nak tahu bagi markah dekat mana kita sebenarnya boleh membantu murid-murid untuk sekurang-kurangnya tidak gagal dalam fizik. Kita boleh dapat markah 40 ke atas, jangan 40 ke bawah. Okay, jadi dengan cara ataupun teknik tertentu kita tahu nak bagi markah di mana, okay, supaya kita tak menggagalkan murid kita. Okay, sepanjang saya belajar dalam proses menanda dan juga terlibat dengan penandaan ni so berdasarkan maklumat yang saya belajar, so kita akan tahulah tips-tips yang kita boleh gunakan untuk menanda, nak bagi markah di mana, okay, dengan tujuan untuk membantu para pelajar untuk tidak gagal fizik dan boleh mendapat markah yang terbaik. Okay, jadi saya boleh teruskan Cikgu Suwana saya teruskan. Okay, jadi saya mulakan dahululah. Saya mulakan dahulu dengan format SPM fizik yang terkini. So saya nak bagi tahu berkaitan dengan format tetapi bukan berkaitan dengan soalan sebab nanti untuk presentation penandaan saya akan gunakan format SPM yang lama lah. Maksudnya soalan-soalan sebelum KSSM. Ya, jadi saya tunjukkan presentation ada sikit presentation. Silap pula. Okay, so saya fokus kepada yang pertama yang ini adalah format SPM yang baru, kertas 2. Okay, formatnya ada sedikit perbezaan lah. So kalau kita tengok yang muka depan ni, okay, muka depan, okay, dari segi soalan memang ada 2 bahagian, 2 struktur dan juga 2 soalan esei. Okay, cuma dekat sini yang bezanya ialah dari segi markah. Okay, dari segi markahnya dah nampak perbezaan dekat sini. Tetapi dari segi bentuk soalan, saya tidak, maksudnya dari segi bentuk soalan samalah. Soalan-soalan yang melibatkan kemahiran-kemahiran yang perlu untuk pelajar faham. Tapi dari segi cara tu, saya
tak pasti macam mana. Maksudnya sama jugalah tapi dari segi markahnya berbeza. So dia macam struktur, untuk soalan struktur still lagi ada 8 soalan. Tetapi pembahagian markah untuk soalan 1, 2, 3 sama seperti format yang lama. Tapi untuk soalan 4, 5, 6, 7, 8 dia berbeza. 9, semuanya 9. Dah tak ada 8, 9, dah tak ada 8, 10 dan 12. Tetapi dari segi bentuk soalan tetap sama. Okay. Kemudian ya, untuk soalan AC dia ada sedikit perubahan tempat saja. Okay, untuk soalan AC bahagian B ni hanya ada 2 soalan saja. Soalan AC yang melibatkan soalan, kalau dulu format dulu ya, dia adalah soalan bahagian C. Soalan penilaian. Okay, soalan penilaian pemilihan. Okay, dia dah pindah kepada bahagian B. Okay, format soalan masih lagi sama. Cuma kedudukannya dah jadi pada bahagian B. Dan soalan C, soalan AC bahagian C ni still lagi soalan AC yang dulunya adalah bahagian B. Soalan AC yang melibatkan modifikasi, okay, ada pada bahagian C. Kita dah tukar, okay, formatnya dah bertukar. Okay, dan hanya ada 1 soalan saja, tidak ada pilihan. Okay, bahagian B ni masih lagi ada pilihan lah, sama ada nak jawab soalan 9 ataupun soalan 10. Okay, so itu berkaitan dengan format. Okay, jadi inilah dia punya yang yang ini adalah apa yang ditanya dalam kertas 2 tu sama jugalah. Kita ada bahagian A struktur, bahagian B subjektif respon terhad dan respon terbuka, bahagian C subjektif respon terhad dan respon terbuka. Cuma bahagian B ni adalah soalan-soalan penilaian dan pemilihan, bahagian C ni soalan modifikasi. Okey, bahagian A 8 item jawab semua. Bahagian B 2 item pilih 1, bahagian C 1 item wajib dijawab lah, tak ada pilihan. Jumlah markah still lagi 100 markah. Okay, dan cara memberi respon seperti format yang lama, soalan struktur, bahagian A, soalan B, bahagian B dan C ni soalan AC yang perlu ditulis dalam halayan tambahan lah. Masa tetap sama, tidak berubah, cuma ni diberi wajaran lah berkaitan dengan bilangan-bilangan markah bagi setiap konstruk-konstruk yang ditanya. Okay. Okay, itu saja ya berkaitan dengan format SPM. Okey, jadi boleh tak saya terus kepada format menanda? Boleh ya? Okey, boleh Puan Nurhayati. Okey. Okey, Jadi jadi kalau ada cikgu-cikgu yang nak tanya semasa pembentangan Puan Nurhayati ni boleh tanya terus. Tak payah simpan-simpan. okey, jadi saya dah paparkan ni, boleh nampak ya paparan yang saya nampak saya tunjukkan ni, iaitu saya gunakan ya kertas SPM Fizik Kertas 2 2019. Okay, jadi dekat sini saya tunjukkan soalan dan cara menjawab. Okay, so saya sebenarnya cara saya nak present ni ialah berdasarkan soalan, saya akan tunjukkan macam mana nak menanda. Okay, nanti pada akhir nanti kita mungkin boleh buat rumusan lah. Okay, apa yang perlu ditekankan sewaktu kita menanda Fizik Kertas 2. Okay, jadi saya harap cikgu-cikgu boleh faham, boleh ikut. Okay, jadi penerangan saya adalah berdasarkan kepada soalan-soalan. Okay, sebab bentuk soalan, okay, berdasarkan bentuk soalan, jadi kita akan tahu bagaimanakah kita nak menanda dan apakah penekanan-penekanan yang perlu diberikan semasa menanda. Okay, jadi saya mulakan dahulu ya, ni kita mulakan dengan soalan struktur. Okay, soalan struktur kita tahu ada 8 soalan ya. Okay, jadi soalan 1 hingga soalan 4, soalan-soalan yang berdasarkan pengetahuan, konsep, sedikit analisis. Soalan 5 dan soalan 6, soalan yang melibatkan perbandingan dan hubung kait. Soalan 7 sekarang pun dia dah tukar. Okay, kalau dulu modifikasi, sekarang penilaian. Okay, dan soalan 8, dulu penilaian dia dah jadi modifikasi. Okay, jadi kita rujuk dulu soalan pertama. Ini soalan SPM tahun 2019. Okay. Okay, so Rajah menunjukkan, okay, dan saya nak maklumkan saya gunakan bahasa Melayu saja. Okay, tidak ada penerangan jawapan dalam bahasa Inggeris. Saya harap boleh diterima lah ya. Okay, jadi soalan pertama, Rajah menunjukkan sebuah bekas aiskrim berperisa coklat. Terdapat label yang menunjukkan beberapa kuantiti fizik yang ada pada bekas tersebut. Okay, seterusnya, kuantiti fizik boleh diklasifikasikan sebagai kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Jadi soalan pertama yang ditanya, apakah dimaksudkan dengan kuantiti asas? So dekat sini saya nak tekankan ya, bila ada soalan yang melibatkan dimaksudkan, definisikan.
Okey, ataupun contohnya nyatakan prinsip, nyatakan hukum. Okey. Jadi maksud, hukum, prinsip atau apa-apalah yang berkaitan terms yang ada dalam fizik. Okey, jadi fokus kepada apa yang kita belajar dalam buku teks pun dah cukup. Okey, jadi kalau melibatkan maksud, jadi minta pelajar-pelajar tolong hafal maksud-maksud yang ada dalam buku teks pun dah cukup. Tak perlu nak hafal guna rujukan-rujukan yang lain. Okey, sebab dalam penandaan dari segi maksud kita fokus kepada apa yang ada dalam buku teks. Okey, jadi maksud-maksud yang dekat sini bila diterangkan dari segi maksud, apa-apa sahaja keyword yang ada dalam maksud tersebut tidak boleh ditinggalkan. Okay, maksudnya tak boleh tinggal satu. Kalau melibatkan keyword-keyword itu ataupun kata-kata kunci itu perlu ada. Okay, kalau pelajar tulis tak cukup, maka tidak akan diterima. Okay, definisi biasanya markah dia satu saja. Okay, definisi ke maksud ke ayatnya panjang mana pun, markah dia satu. Jadi untuk definisi fahamkan tidak boleh tertinggal keyword-keyword yang penting. Okay, contoh dekat sini apa dimaksudkan dengan kuantiti asas? So kuantiti yang boleh ditakrifkan dengan kuantiti tidak boleh ditakrifkan dengan kuantiti fizik yang lain. Okey, ni saya bagi ini berdasarkan perbincangan ataupun jawapan diberilah Ditakrifkan tu kita boleh terima dengan perkataan-perkataan lain, contohnya diterbitkan, didefinisikan, dibahagikan, didarabkan. Okey, ini perkataan-perkataan lain yang sama erti boleh kita bawa seperti ditakrifkan. Okey, walaupun dia mungkin tidak menggunakan maksud yang seperti tercatat dalam buku teks, tetapi kalau membawa erti yang sama boleh diterima. Okey, dan boleh diberi markah lah. Okey, dan kalau ada melibatkan perkataan yang tidak boleh terima, contoh dekat sini kuantiti yang tidak boleh ditulis dengan kuantiti yang lain. Contoh saya bagi ditulis. So ditulis tu tidak boleh diterima. Jadi maksudnya definisi dia salah, jadi tak dapat markah. Okay, so sini saya highlightkan bila melibatkan definisi, bila melibatkan maksud, termasuk juga term-term dalam fizik seperti hukum, prinsip. Okay, dia ada nama-nama dia, contohnya hukum Ohm's law. Okay, hukum Ohm's. Okay, lagi apa? Prinsip keabadian tenaga. Okay, jadi term-term tu tidak boleh kena tulis dengan penuh. Okay, tidak boleh guna singkatan-singkatan. Even dalam menjawab fizik, okay, jangan tulis simbol-simbol, contohnya kuantiti yang ni kita gantikan dengan YG pun ni pun tak boleh Gunakan perkataan yang penuh. Okay, jangan tulis singkatan. Okay, apa lagi kalau melibatkan katalah dalam penerangan maksud ni ada kuantiti. Contohnya apa maksud sumber koheren? Contoh saya bagi, sumber koheren adalah sumber yang menghasilkan frekuensi dan fasa yang sama. Dan murid tulis frekuensi tu dalam simbol F. Okey, itu pun tidak diterima. Okey, bila melibatkan maksud, terms, tulis perkataan penuh. Tidak boleh guna simbol. Okay. Okay. So ini soalan yang pertama. Boleh faham Kalau cikgu-cikgu nak mencelah silakan Boleh. Okay. Soalan yang kedua. Okay. Berdasarkan rajah 1, klasifikasikan semua kuantiti fizik dalam jadual. Okay. Ini dari segi cara menjawab. Okay. So kita ada 2 markah dekat sini. Dia dah bagi jadual. Okay. Dan soalan ni menyatakan kuantiti. So dia dah highlightkan dekat sini kuantiti, jadi jawapannya mestilah dalam bentuk kuantiti. Okay, jadi berdasarkan soalan tu tadi kita dah ada jawapan jisim dan juga suhu. Untuk kuantiti asas, kuantiti terbitannya adalah isi padu. So ini jawapan diterima, 2 markah. So untuk kolom pertama, so ini kita akan dapat markah pertama lah. Okay. Dan ini kita akan dapat markah kedua. Okay, katalah kalau ada budak tulis, dia dah tulis jisim, dia dah tulis suhu, tapi dia tambah pula, dia letak dekat sini ada pula isi padu. Alamak, tertinggal pula. Okay, ada pula isi padu.
Dia tulis kat sini ada isi padu. Okay, dia tulis isi padu lah Dia tulis isi padu. Jadi walaupun jisim dan suhu tu ada, okay, sebabkan dia tulis isi padu, okay, kemudian dia tulis pula dalam bentuk simbol. Okay, dia tulis dalam bentuk simbol. Okay, jadi tak boleh bagi markah 1. Markah 1 tak dapat. Okay, dekat sini dia tulis isi padu, markah 2 dapat. Okay, dan dekat sini overall jangan tulis simbol. Jangan tulis simbol. Okay, so jisim ni tak boleh guna M, suhu ni tak boleh T, isi padu ni tak boleh V. Jadi maksudnya tulis jawapan dengan menggunakan perkataan yang penuh. Kecuali kalau pelajar tulis M tu sama dengan apa, T tu sama dengan apa, V tu sama dengan apa, itu boleh diterima lah. Okay, jadi dari segi penggunaan simbol untuk jawapan ini tidak diterima. Okay ya? Okay, boleh faham setakat ni? Okey, lagi satu katalah kalau sebab soalan ni melibatkan kuantiti fizik. Jadi jawapan mestilah kuantiti. Kalau budak bagi nilai ke, unit ke, so memang totally tak dapat markah Memang markah 1 pun tak dapat, markah 2 pun tak dapat. Jadi jawapan mesti berpandukan kepada kehendak soalan. Okey. Okey, yang ketiga, okey, simbol M di dalam 1500 ml adalah suatu imbuhan. So nyatakan nilai. Okey, so ini soalan nak tanya apa maksud simbol M lah. Okey, dan M ni dibagi tahu adalah satu imbuhan. Satu imbuhan merupakan satu nilai. Okey, jadi nilainya adalah sama ada 10 negatif 3, 0.001, 1/1000. Ini jawapan-jawapan yang boleh diterima. Cara penulisan murid bagi jawapan tu kalau betul, okey, maksudnya boleh diterima lah. So akan dapat 1 markah dekat sini. Kecuali dekat sini katalah dia tulis okey 10 negatif 3 dah betul. Tapi dia letak pula M dekat sini, meter. Okey, so ini tak dapat markah. Sebab jawapan soalan nak apa nilai imbuhan, jadi kita nyatakan saja nilai imbuhan. Tak perlu letak apa-apa elemen yang tak perlu, contohnya macam unit ke, tak perlu. Okey, jadi setakat ni boleh ikut cikgu-cikgu? Okey. So soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua Okey, soalan kedua, so kita tengok rajah menunjukkan corak interferens gelombang yang dihasilkan oleh dua sumber koheren PQ. Okey, so dia bagi. So apakah dia maksudkan dengan sumber koheren? Okey, ni tekankan balik bila maksud, bagi maksud yang tepat lah. Okey, dan kena tulis dengan perkataan yang penuh. Contohnya dekat sini, mempunyai frekuensi, jangan gantikan frekuensi dalam sebutan F. Okey, jangan jadi ini akan menyebabkan tak dapat markah. Okey, guna perkataan yang penuh. Okey, ni. Okey, yang penting nombor 2 ni. Pada rajah 2, lukiskan satu garisan yang mewakili garisan not. Okey, ini kita tekankan pula. Macam mana pula kalau soalan itu melibatkan kita melukis rajah, melabelkan rajah. Okay, jadi macam soalan ni kita nak tanda di mana garis anti-knot. Okay, so kita nak tanda di mana garis anti-knot. Jadi so kena tanda pada jawapan yang betul lah. So garis anti-knot mesti di antara titik-titik, puncak-puncak ataupun lembangan dengan lembangan. Okay, sekurang-kurangnya ada satu line dekat sini. Ada satu line. Dan kalau yang melibatkan lukis rajah, label rajah, so labeling ni mesti ada. Jadi bila kita lukis rajah anti-knot ni, garis anti-knot, okay, walaupun satu line saja masih diterima dan ada label, baru akan dapat markah yang diperuntukkan lah. So dalam ni satu markah, okay, satu markah saja. Okay, satu line dah ada pada kawasan yang betul. Okay, dan dilabelkan dekat sini, garis itu adalah anti-knot. Akan dapat satu markah. Okay, katalah pelajar tu dah lukis dah, betul dah dia punya kawasan ni sebab dia sambungkan titik-titik antara puncak dengan puncak ni. Tapi dia tak label. Okay, maka bila tak label, so tak akan dapatlah markah. Okay, dan soalan ni pun satu markah aja kan, satu markah aja, so tak cukup dia punya cara untuk dia punya keperluan, maksudnya garis tu dah ada.
Okey, dia punya labeling tu tak ada. Jadi tak dapat markah. Okay. So macam soalan ni apa yang kita tekankan, pastikan lukisan garisan mesti berada pada puncak bertemu dengan puncak. Okay, labelkan garis tersebut dengan anti-knot. Okay, ada garis label tiada markah. Okay, dekat sini maksudnya ada garis tak ada label tiada markah. Okay, ni dari segi cara untuk kita menjawab kalau melibatkan soalan-soalan yang melukis rajah dan melabelkan. Melukis rajah mesti ada label mesti pada kawasan yang betul. Jangan suka-suka hati nak label lah kat mana-mana ya. Contohnya katalah dia buat satu lagi garis dekat sini, katalah dan garis tu salah dan digantikan, dia tulis pula anti-knot. Okay, jadi jawapan itu pun tidak diterima. Okay, cikgu? Okay. Okay, soalan seterusnya ya. Okay, soalan seterusnya, so maklumat berkaitan dengan corak interference dalam rajah 2 disenaraikan di bawah. Okay, hitungkan jarak antara dua garisan anti-knot yang berturutan. Okay, so dekat soalan ni saya nak tekankan cara macam mana kita nak menanda bagi soalan-soalan yang melibatkan pengiraan. Okay, pengiraan ya biasanya 2 markah, 3 markah ya, paling banyak pun 5 markah. Okay, so macam soalan ni melibatkan soalan pengiraan dan dia adalah 2 markah. So dekat mana kita nak bagi markah? Okay, yang pertama bila melibatkan pengiraan, so biasakan ya murid-murid tu minta dia tulis formula. Okay, minta dia tulis formula. Okay, kemudian bila dah tulis formula, formula yang betul kita gantikan dengan maklumat yang betul. Okay, dan kita akan dapat jawapan. So dekat sini macam mana kita nak bagi markah dengan berdasarkan kat sini 2 markah. So kenapa saya kata tulis formula? Okay, sebab kalau kita tulis formula, ada beberapa formula yang boleh dapat markah. Okay, dengan syarat formula itu tidak tersenarai dalam list formula yang diberikan pada muka surat 2 kertas soalan. Okay, macam soalan ni, okay, kita gunakan lambda sama dengan AX/D. Okay, dan formula ni dah ada dalam senarai formula yang diberikan pada muka surat 2, jadi tak dapat markah. Okay, dan biasanya kita akan bagi dia markah 1 lah formula ni. Okay, jadi dalam soalan ni disebabkan formula ni dah ada dalam senarai, jadi tak dapat markah M1. Jadi markah M1 tu adalah diberi kepada gantian. Okay, diberi kepada gantian. Gantian tu mestilah betul. Yang pertama mestilah betul. Okay, A tu betul, X tu betul, D pun betul. Okay, kemudian dia dah kira, dia akan dapat markah. Okay, macam soalan ni saya nak tekankan ya, sebab dalam formula ni dia ada banyak kuantiti. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dan kuantitinya melibatkan unit yang sama, semua unit panjang dan kebetulan soalan ni yang menggunakan unit, semuanya unit cm. Okay, jadi tak ada masalah, pelajar akan terus ganti nilai tu tanpa perlu menukar unit yang sama. Okay, jadi dia ganti terus, jadi dia akan dapatlah markah pertama. Okay, dan dia akan dapat jawapan markah kedua. Tetapi katalah ya, dalam yang maklumat-maklumat yang diberi, dia ada macam-macam nilai. Okay, contohnya jarak dibagi dalam unit cm. Okay, kemudian jarak ni dibagi dalam unit meter dan wavelength dibagi dalam unit milimeter. Okay, kalau ya pelajar dia salin terus semua nilai-nilai ni tanpa tukar unit, okay, boleh bagi markah 1. Boleh bagi markah 1, tetapi markah 2 tak dapat lah. Sebab unit dia bercelaru, jawab bila unit dia tak betul, maksudnya nilai dimasukkan tu tak betul, jadi jawapannya salah. Okay, jawapannya salah. Jadi maksudnya dekat sini ada kelebihan lah pada pelajar. Dia boleh dapat markah, masih lagi boleh dapat markah jalan kerja.
walaupun unitnya tidak selaras. Dia ada effort untuk masukkan nilai-nilai yang betul. Cuma dia tak tukar unit saja. Jadi dia hanya dapat satu markah pertama, markah kedua tak boleh dapat lah sebab dah totally jawapannya mesti salah. Okey, berkaitan dengan unit untuk pengiraan. Okey, setakat ni dalam penandaan. Okey, unit ni setakat ni kita boleh abaikan lah. Okay, sama ada dia tulis unit ke, tak tulis unit ke, yang penting jawapan tu mesti nilai dia betul. Okay, jadi kalau macam ni dia tak tulis unit, dia tulis 5 saja, jadi kita boleh bagi markah. Okay, maksudnya dari segi unit kat sini kita boleh abaikan. Okay, dia tulis unit yang betul bagi markah, dia tak tulis unit bagi markah. Boleh cikgu ya? Okay. So setakat ni saya dah masuk kepada 3 perkara ataupun 3 cara penandaan lah. Okay, pertama dari segi maksud, kedua dari segi melukis rajah dan labeling, ketiga dari segi pengiraan. Okay, saya harap cikgu dapat ya. Okay, soalan seterusnya. Apakah yang berlaku kepada jarak antara dua garis antinot berterutan apabila jarak PQ bertambah? Okay, so ni jawapannya adalah berkurang sajalah, jawapannya berkurang. Jadi kalau katalah ada ditulis lebih kurang, lebih sedikit, banyak kurang yang ini tidak boleh diterima. Yang ni cikgu kena highlight dekat sini untuk jawapan soalan nombor 5, soalan 6 nanti perkataan-perkataan ni memang tak boleh guna. Lebih kurang tak boleh, lebih sedikit tak boleh. Okay, yang biasa kadang-kadang mungkin murid guna dah untuk jawab soalan-soalan perbandingan ataupun hubung kait. Okay, cikgu ya. Okay. Okay, soalan ketiga. So, rajah menunjukkan sebuah kapal selam terapung pegun di permukaan. So, nyatakan prinsip yang membolehkan kapal selam itu terapung. Okay, so dekat sini ada macam-macam jawapan lah kalau kita tengok dekat sini. Okay, kalau budak-budak tengok, kalau tengok kapal selam mungkin dia akan jawab prinsip Archimedes. Okay, ada juga sebenarnya jawapan-jawapan lain kita boleh terima. Contohnya macam ni, keapungan, okay, keseimbangan daya. Okay, so ada prinsip, maksudnya lebih daripada satu jawapan boleh diterima. Okay, dekat sini highlightkan ya, bila tulis term fizik, cikgu highlightkan, pastikan ejaan mesti betul ya. Pertamanya contohnya prinsip Archimedes. So ejaan Archimedes kena betul. Kalau salah, contohnya ARCHIMEDIS pun kita consider sebagai salah ya, tak dapat markah. Okay, jadi cikgu tekankan kepada murid-murid, ejaan jangan salah. Okay, dia tak ada kompromi ya. Kalau ejaan term tu salah, memang salah lah walaupun bunyinya dah dekat-dekat. Boleh ya cikgu? Okay, seterusnya. Okay, soalan kiraan. Contohnya dekat sini ya, dia nak diberi jisim kapal, diberi ketumpatan air laut dan soalan minta kira daya apungan yang bertindak ke atas kapal selam. Okay, ni highlight kepada cara untuk kita menanda pengiraan. Okay, jadi dalam pengiraan sentiasa tekankan tulislah formula. Tulis formula. Okay, dalam soalan ni kita gunakan formula W = mg. Okay, dan formula ni tidak ada dalam senarai list formula yang ada di muka surat depan ya. Okay, jadi kita boleh bagi dia satu markah M1. Okay, markah M1. Okay, kemudian kita gantikan dengan maklumat yang betul. Dan gantian ni pun juga dapat M1. Okay. Dan bila kita kira, sebab kat sini 2 markah, maksimum 2 markah. Jadi ya, jawapan akhir dapat markah yang kedua. So dekat sini kalau kita tengok dekat sini, markah 1 ni ada 2. Okay, boleh bagi pada formula, boleh bagi jadi jalan kerja. Okay, kalau pelajar tu buat semua, tandalah M1, M1, M2. So dia akan dapat 2 markah. Okay, kalau dia tulis formula M1, salah ganti nilai, so pangkah M1. Okay, dia bagi jawapan betul. Kalau dah salah ganti nilai, tentulah jawapan dia salah kan. Okay, so maksudnya dia boleh dapat markah yang pertama ni juga disebabkan oleh formula.
Jadi tak dapatlah markah nombor 2 dekat sini. Okay. So ataupun mungkin ya dia tulis formula. Lepas tu dia bagi jawapan yang betul. Okay, ataupun jawapan tu tak ada unit. Maka markah 1 boleh dapat, markah 2 pun boleh dapat walaupun tak tunjuk jalan kerja. Sebab dekat sini markah 1 kita boleh bagi either on formula ataupun jalan kerja. Boleh cikgu? Risau saya. Kalau cikgu nak ganggu boleh ya, nak interrupt ke nak tanya apa-apa ke boleh ganggu, boleh tanya. Okay, sebab penerangan saya adalah base kepada soalan tapi bukan semua soalan lah kita akan bincang. Tekankan kepada bentuk-bentuk soalan dan cara nak menanda tu bagaimana. Okay, supaya cikgu tahu nak bagi markah kat mana. Yang lebih penting, murid boleh dapat markah semaksimum yang mungkin. Okay ya. Ini pun sama jugalah. Okay, ni still lagi dari segi penandaan. Okay, penandaan. Okay, so ini pengiraan. So kita nak kira isi padu air laut yang tersesar. Okay, jadi murid boleh tulislah formula-formula yang berkaitan. Okay, kemudian gantian. Okay, kat sini saya nak tekankan satu perkara lah dan juga jawapan. Okay, so sebabkan kat sini adalah 2 markah, maka markah dia kita fokus kepada jalan kerja dan juga jawapan akhir. So dalam markah jalan kerja ni kat sini, okay, so dia tulis formula boleh bagi M1 dan dia tulis jalan kerja dia boleh bagi M1 juga. Tapi sebabkan ya nilai dalam formula ni adalah kita boleh gunakan daripada nilai di atas. Kalau nilai di atas adalah salah dan dia tulis nilai itu dalam soalan yang ini, okay, walaupun salah, kita masih lagi boleh bagi markah M1 iaitu kita bagi markah ECF. Error carry forward, ECF. Okay, faham ya? ECF. Maksudnya dekat sini sebab nilai ni diguna. Kita dah cari dah nilai berat dekat sini. Dan kita nak gunakan nilai berat tu dalam formula yang kedua. Okay, disebabkan nilai berat tadi dia salah kira dan nilai tu mesti digunakan dalam formula ni. Okay, markah 1 masih boleh dapat. Okay, kita gunakan kaedah ECF iaitu error carry forward. Okay, jadi dia hanya dapat markah 1 saja, markah 2 untuk jawapan ni dah totally takkan dapat lah bila dah dia punya kiraan masuk salah nilai. Jadi jawapan memang tak akan dapat lah. So jawapan dekat sini kalau dia tak bagi unit kita masih lagi boleh terima sebagai M2. Puan, Ya. nak tanya untuk nilai G tu, katakan kalau pelajar dia pakai 9.81, macam mana terima? Boleh. Okay. Boleh, tak ada masalah sebab sekarang KSSM dia dah guna nilai 9.81. Jadi kalau nak guna 10 ataupun 9.81 masih diterima. Tetapi katalah ya kalau dalam soalan tu maklumat dia dah bagi G mesti 9.81, kena guna 9.81, tak boleh guna 10. Tapi kalau macam soalan ni, soalan 1, soalan 2, so dia tak ada bagi pun maklumat G tu berapa. Okay, dia tak bagi maklumat G tu berapa. Jadi kita boleh guna 10 pun boleh, kita guna 9.81 pun boleh lah. Tapi pada sekarang ni sebab silibus KSSM ni lebih menitik beratkan 9.81. Jadi galakkan student gunakan 9.81. Terima kasih pada yang bertanya tadi. Saya lupa tadi. Okay. Lagi satu Puan, kalau macam formula list kita dalam list kertas SPM tu kan dia ada tuliskan G10 kan. So yang untuk KSSM ni nilai G tu nanti diberikan dalam formula list ke atau dia akan berikan dalam soalan tu, kita tak pasti ya Puan? Ke macam mana? Yang tu saya tak pastilah Puan, saya tak pasti. Tapi katalah kalau diberi sebab ada setengah nilai constant diberi. So katalah kalau diberi 10 ataupun 91 boleh gunalah pada apa-apa sahaja yang tersenarai dalam list formula muka surat 2 tu boleh digunakan. Okey, terima kasih Puan. Okay, alhamdulillah. Okay, habis. Okay, ini soalan. Okay, sebenarnya ini saya bukan lebih kepada nak cara menjawab lah, nak menanda je kan ya.
Okey, jadi apabila air diisi ke dalam tangki balas kapal selam tersebut, apabila air diisi di dalam tangki balas, kapal selam tersebut tenggelam ke dalam laut, berikan sebab. So ini pastikan konsep fizik kena tahulah jawapannya. Dekat sini ada beberapa jawapan yang boleh terima lah, sekurang-kurangnya kalau kita nak jawab penuh, berat kapal lebih besar daripada daya apungan. So dekat sini katalah budak digunakan simbol lebih besar ni, tak ada masalah, setakat ni boleh lagi diterima, simbol lebih besar lebih kecil. Ataupun jawapan pendek dikata berat kapal bertambah, berat bertambah. Masih lagi boleh diterima. Ataupun contoh-contoh jawapan lain boleh diterima, daya paduan ke bawah. Ni dari segi jawapan-jawapan ni adalah macam kami pemeriksa hanya menerima saja jawapan-jawapan dan menanda saja berdasarkan jawapan-jawapan yang diberi. Sebab kami macam mana jawapan tu diolah ke, apa perbincangan antara ketua-ketua ke, itu kerja antara ketua-ketua pemeriksa. Macam kami kerja pemeriksa, apa saja jawapan yang diberi, apa saja tambahan-tambahan jawapan yang diberi yang diterima, disebabkan berpandukan kepada jawapan budak, maka itulah jawapan-jawapan yang hanya boleh kami terima menanda. Dari segi macam mana jawapan itu didapat, itu adalah olahan ketua-ketua pemeriksa lah. Jadi habis untuk soalan 1, soalan 2, soalan 3. Kita ulang balik. So saya dah tekankan dari segi maksud. Bila kita nak menanda maksud tu ada panjang, ada pendek. Maksud, keyword-keyword jangan tertinggal. Sebab kalau tertinggal keyword-keyword tertentu, maka dikira maksud itu tidak penuh, tidak dipenuhi, maka tak dapatlah 1 markah. Tulis ayat penuh, jangan guna simbol, jangan guna short form pun tak boleh. Sekarang ni dalam fizik short form tak boleh penekanan kepada menulis ayat penuh. Jangan tulis simbol walaupun kita tahu simbol tu adalah penggunaan umum. Itu dari segi maksud. Terms tulis dengan ejaan yang betul, jangan salah. Salah satu huruf pun memang jawapannya akan salah. Jadi ingatkan pelajar-pelajar, jangan salah eja terms term yang terlibat dalam dalam fizik lah. Term tu contohnya macam nama prinsip, nama hukum. Yang kita belajar, dia kalau dia punya perkataan tu huruf besar ke huruf kecil ke tak ada masalah. Tetapi dari segi ejaan mesti betul. Itu maksud, definisi dan terms. Kemudian dari segi rajah, saya tekankan kat situ satu soalan je. Dari segi rajah, labelkan kalau melibatkan labeling pada rajah, kena label pada rajah lah. Kalau contoh je, katalah macam soalan nombor 2 ni. Pada rajah 2, lukiskan satu garisan mewakili garisan antinot. Tapi pelajar tak nak label, dia lukis kat sini. Contohlah dia lukis kat sini So kita boleh terima jugalah asalkan lukisan rajah tu mesti sama dengan lukisan rajah yang diberi. Dan label pun mesti label pada kawasan yang betul. Asalkan lukisan tu kadang-kadang lukisan pelajar ni macam-macam bentuk. Ada yang cantik, ada yang tak cantik, ada yang herut semua. Asalkan jawapan tu present kepada jawapan, diterima. Macam mana bentuk lukisan tu yang penting kita nampak lah lukisan tu nampak. Kalau macam ini kita tandakan garis antinot tu kat mana tu yang mesti tanda antara puncak ke puncak tu mesti betul. Kalau ditandakan dekat tengah-tengah ni salah lah jawapannya nanti. Salah labeling dia dah salah walaupun ni herut betot ni. Walaupun dia labelkan kat sini antinot tapi disebabkan dia label salah, kawasan tu salah, maka tak dapat markah. Dan juga kalau katalah label pada rajah pada kawasan tertentu tu mesti label pada kawasan yang betul. Contoh saya bagi, katalah labelkan berat ataupun berat, contoh daya graviti yang bertindak pada kapal. Katalah kita ada kapal kat sini. So kat mana daya graviti tu? So labelkan mesti daripada objek ke bawah 90 darjah. Jangan labelkan dekat sini. Jangan labelkan dekat sini. Sebab daya tu bertindak pada objek. Mesti labelkan dekat objek. Daya ke atas dia contoh dia ada daya normal. Daya tu bertindak pada objek. Jadi mesti mulakan daripada objek. Jangan labelkan dekat sini. Tak boleh. Labelkan dekat sini. Tak boleh. Siapa yang kena daya kat sini? Objek kena daya. Jadi labeling tu mesti tepat pada objek.
Okay, ni kalau label lah, label daya lah. Ni contoh ya, soalan-soalan labeling. Okay, so kita highlightkan lah. So ini weight kan, jadi kita tulis. Kena tulis. Yang ni boleh, okay, macam saya sebut tadi ya. Jangan tulis simbol lah, sebab sekarang ni penekanannya adalah diberi kepada perkataan penuh. Jadi tulislah weight. Okay, kalau dia nak tulis W boleh. Mungkin dia tulis W sama dengan apa. Itu boleh. Okay. Okay ya. Kemudian yang ketiga saya tekankan dari segi pengiraan. Okay, so dekat sini apa yang saya dapat rumus. Bila kita galakkan pelajar tulis formula, ada formula boleh dapat markah 1. Ada formula tak boleh dapat markah 1. Formula boleh dapat markah 1 ialah formula yang tak ada dalam senarai list, dia akan dapat markah 1. Ini beri keuntungan kepada pelajar walaupun pelajar tak tulis apa-apa pun. Dia tulis formula je. So dia dapat markah 1. Jadi sekurang-kurangnya dia takkan lulus, dia takkan gagal lah ya. Dia dapat markah semaksimum yang boleh. Okey, boleh ya? 1, 2, 3. So saya skip soalan 4. Okey, kita masuk soalan 5. Okey, soalan 5 ni saya nak fokus dari segi kita menjawab soalan perbandingan dan juga hubung kait lah ya. Okey, cara ayat yang boleh dibina. Okey, sama ada ayat panjang ataupun ayat ringkas yang boleh diterima jawapan pelajar itu. Okey ya. Okay, jadi soalan perlima, soalan 5, soalan 6 adalah soalan banding dan hubung kait. Setakat ni lah, satu form 4, satu form 5. Okay. Jadi soalan pertama, Rajah menunjukkan 2 pita detik yang berlainan panjang dihasilkan oleh gerakan 2 troli. Okay, so tengok gambar Rajah ni. Okay, kalau dari segi teknik menjawab, kita tekankan pada budak-budak cari persamaan, cari perbezaan. Okay, jadi dekat situ dia dah tahulah cari persamaan, cari perbezaan, apa kuantiti yang terlibat. Okay, jadi dia akan nampak dekat situ apa yang perlu difokus lah. Okay, soalan pertama maksud macam saya sebut tadi. Okay, ni apa maksud panjang? Jarak antara 2 titik. Ini adalah maksud panjang lah yang paling pendek. Jarak antara 2 titik. Okay, yang diterima. Okay, tak ada jawapan lain lah kot ya. Okay, tak ada. Okay, ni tadi saya dah terangkan maksud. Cikgu-cikgu fahamlah apa penekanan yang perlu diberi bila bagi markah untuk maksud. Okay. Okay, kita tengok soalan B ni. Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, bandingkan. Okay ya, bandingkan yang pertama bilangan detik. Okay, so kita tengok gambar Rajah ni, bilangan detik. Bilangan detik tahu kira lah 1, 2, 3, 4, 5. So dua-dua mempunyai bilangan detik yang sama. Okay, jawapan yang paling simple. So kalau budak jawab sama je. Okay, boleh diterima 1 markah dekat sini lah. Okay, sebab dekat sini berapa markah? 3 markah. Setiap satu soalan ni 1 markah. Ataupun kalau nak jawab panjang, bilangan detik sama bagi Rajah 5.1 dan 5.2. Ini jawapan yang panjang. Ini pun diterima. Jawapan pendek diterima, jawapan panjang pun diterima. Okay, sebab dekat sini soalan struktur, jadi kita tak payah nak salin balik. Okay, apa yang ditanya lah. Okay, seterusnya bandingkan panjang pita detik. Okay, bandingkan panjang pita detik. So tengok gambar Rajah ni. So satu panjang, satu pendek. Mana satu dia? Okay, jadi pelajar akan jawab. Jawapan panjang kita boleh terima. Panjang pita detik Rajah 5.2. Boleh guna simbol ataupun nak tulis lebih besar, okay, ataupun lebih daripada Rajah 5.1 ataupun sebaliknya, maksudnya Rajah 5.1 panjang pita detik Rajah 5.1 lebih pendek daripada Rajah 5.2, iaitu kita boleh gunakan simbol lebih kurang, lebih pendek lah, lebih pendek. Tapi dari segi ayat lebih kurang tak boleh tulis ya. Tak boleh tulis, tak terima. Dia nak lebih ke dia nak kurang. Okay. Ataupun ya paling mudah budak tu jawab 5.2 gunakan simbol tanda lebih besar. Boleh diterima. 5.1 gunakan simbol lebih kecil ataupun dia tulis 5.2 lebih besar. 5.1 lebih kecil. Itu saja. Dia tak compare. Maksud daripada ayat tu dia dah tunjukkan bahawa comparison tu dah berlaku. Okay, jadi kita boleh terima jawapan yang pendek sebegini pun diterima.
tak semestinya nak kena tulis ayat yang panjang. Okey, dan setakat ni simbol lebih kurang lebih besar, lebih kecil ni masih lagi diterima pakailah. Okey, even katalah dekat sini budak tu tulis perkataan sama, dia tak tulis sama, dia tulis simbol sama. Sama dengan tu kan. Okey, boleh diterima. Okey. Okey, seterusnya bandingkan laju purata. Yang ini sebab kalau kita tengok soalan macam ni, dia ada kaitan antara maklumat yang tersurat, maklumat yang tersirat. Okey, so kalau macam ni soalan ni ditanya laju purata. Laju purata ni dari segi gambar rajah tak nampak, tapi dia tak tunjukkan nilai. Tapi dari segi gambar rajah kita fahamlah. Okey, gambar rajah mana yang memberikan laju purata yang kecil ataupun yang besar. Okey, ini maklumat tersirat. Okay. So jadi laju purata rajah 5.2 lebih besar daripada rajah 5.1. Oh sebaliknya. Ini jawapan panjang. Yang sebalik ni sebenarnya tak payah tulis pun tak apa. Okay, maksudnya laju purata rajah 5.2 lebih besar daripada rajah 5.1 cukup. Sebalik ni saya nak bagi tahu kalau dia tulis sebaliknya pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay, asalkan jawapannya betul lah. Okay. Dan pastikan perkataan rajah 5.2 ni mesti 5.2. Jangan tulis 6.2, 6.1. Jangan. Okay, kalau lah dia tersilap 6. Jadi dah tak ada harapan lagi, itu kena pangkah lah. Sebab dia gunakan maklumat yang salah. Soalan suruh tanya bandingkan 5.1, 5.2. Dia tertulis 6.1, 6.2. Memang salah lah ya. Okay, so ini jawapan-jawapan pendek yang diterima. Okay, jawapan-jawapan pendek. Jadi tak semestinya kena tulis jawapan yang panjang. Okay, asalkan membawa maksud. Banding tu berlaku. Okay. Okay, so dah banding, biasanya dia akan tanya soalan hubungan. Puan Nurhayati. Ya. Puan Nurhayati, saya nak tanya, okey tadi simbol lebih besar, lebih kecil kan? Boleh digunakan untuk soalan perbandingan di soalan struktur. Adakah boleh kita guna untuk soalan perbandingan di soalan esei? Simbol lebih besar, lebih kecil tu. Boleh tak kita guna? Okey, setakat ni setakat saya menanda lah ya. Okey, setakat saya menanda saya boleh diterima lah. Setakat ni boleh diterima. Okey, dalam soalan esei, tapi cuma soalan esei tu nanti kita tak boleh bagi jawapan pendek. Saya nak tekankan nanti bila kita pergi soalan esei, kita tak boleh bagi jawapan pendek macam ni 5.2 lebih kecil. Katalah soalan tu katalah dia guna 5.2 contohnya. Jawapan-jawapan pendek ni tak boleh. Tapi simbol masih boleh lah. Simbol masih boleh. Dan jawapan mesti panjang. Soalan esei jawapan mesti panjang, tak boleh jawapan yang short form macam ni, tak boleh. Okay, nanti kita tengok soalan dia nanti. Boleh cikgu? Astaghfirullahaladzim. Okay, seterusnya soalan yang C, menggunakan jawapan anda nyatakan hubungan. Okay, so untuk hubungan biasakan dengan ayat hipotesis. Okay, semakin bertambah semakin lah. Okay, kalau macam ni panjang pita detik bertambah, laju purata bertambah. Okay, so guna ataupun paling mudah sebab dia bertambah, kita boleh bagi jawapan berkadar terus. Okay, berkadar terus saja ataupun lebih baiklah panjang pita detik berkadar terus dengan laju purata. Itu adalah lebih baik. Okay, tapi setakat ni dari segi penandaan kita terima saja berkadar terus, boleh dengan syarat jangan tulis simbol berkadar terus. Tulis perkataan berkadar terus lah. Okay, berkadar terus diterima. Lebih baik kalau ada ayat panjang pita detik bertambah, panjang pita detik berkadar terus dengan laju purata. Okay, sebenarnya kalau murid-murid saya suka galakkan tulis ayat panjang. Okay, sebab dari segi penandaan ni kadang-kadang dia berubah-ubah. Jadi kita tak tahu dia punya pattern berubah-ubah tu macam mana lah. Okay, sebab tu saya prefer walaupun dekat sini saya bagi jawapan-jawapan yang pendek. Tapi untuk keselamatan saya suka galakkan murid-murid buatlah jawapan yang panjang. Okay, yang memberi maksud jawapan. Okay, bermain dengan jawapan-jawapan yang pendek ni walaupun setakat inilah penandaan setakat ni masih diterima. Cuma saya takut bila berubah macam-macam boleh berlaku. Okay, boleh? Okay, soalan akhir ni saya tak bagi jawapan kita bincang aja. Okay, so rajah 5 menunjukkan syaratan pita detik yang dihasilkan daripada gerakan sebuah troli. Berdasarkan rajah 5.3, terangkan jenis gerakan W dan X. Okay, so ini dari segi kalau kita nak terangkan jawapan dekat budak dekat sini, dari segi penandaan yang base kepada jawapan yang kita dapat semasa menanda tu
So kita boleh highlightkan jawapan, pastikan ya ada maklumat WX. Kat sini ada dua jenis pergerakan kan, WX dan juga XY. Jadi tekankan ya label, tekankan perkataan WX ni macam mana pergerakan dia. Okay, XY ni macam mana pergerakan dia. Okay, dan dekat sini ada 3 markah. Okay, jadi apa yang kita boleh huraikan dekat sini berdasarkan pergerakan. So kalau gerakan biasanya mesti melibatkan hal laju kan. Okay, hal laju. Ataupun kalau kita tengok dekat sini, kalau kita tak nak guna perkataan hal laju dekat sini, dia bergantung kepada panjang pita detik. Panjang pita detik ni mewakili hal laju. Okay, jadi macam mana kita nak dapatkan 3 markah dekat sini? Kalau kita tengok kat sini, kita nak terangkan jenis gerakan daripada WX ke XY. Okay, jadi dekat sini ada 2 jawapan yang kita kena present lah. Yang kita kena present, satu pergerakan WX, satu pergerakan XY. Jadi macam mana pergerakan WX ni? Okay, so kita dapati pergerakan WX adalah dalam keadaan hal laju bertambah secara seragam. Okay, so dekat sini kita faham panjang pita detik ni mewakili hal laju dia. Jadi kita highlightkan perkataan hal laju. Ataupun mungkin ya ada student jawab. Okay, so kita dah faham dekat sini bila melibatkan soalan ni length ni, kita dah tahu dah length ni mewakili hal laju. Jadi kita highlightkan perkataan hal laju dekat sini lah. Hal laju troli pada bahagian WX, hal laju troli, hal laju meningkat secara sekata. Meningkat secara sekata tu perlu ada. Okay, hal laju meningkat secara sekata. Kita dah tahu meningkat bagaimana? Meningkat sekata. Kenapa perkataan sekata tu perlu ada? Sebab dekat sini dia dah bagi maklumat dah yang menunjukkan peningkatan itu berlaku secara sekata. Okay, jadi tekankan bila melibatkan soalan yang macam ni ya, pergerakan yang meningkat itu meningkat macam mana? Nak meningkat secara sekata ke, nak meningkat secara tidak sekata kan tu, cara peningkatan tu kena tekankan. Okay. Okay, dan kita boleh tambah lagi maklumat dekat sini. Okay, dari segi kecerunan graf dekat sini. Okay, so dalam graf ni kecerunan ni mewakili pecutan. Okay, ataupun kalau kita nak highlightkan kecerunan graf pada bahagian WX adalah sekata yang mewakili pecutan yang sekata. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh bagi ID jawapan dekat sini ya, 2 jawapan, 2 point untuk bahagian WX, dan untuk XY ni pun kita bagi point yang sama juga, iaitu pada bahagian WX tadi kita cakap berkaitan dengan, kita tulis berkaitan dengan bagaimana cara hal laju dia. So untuk bahagian XY ni hal lajunya adalah seragam. Hal laju pada XY adalah seragam. Kecerunan XY adalah sifar. Kita bagi point yang sama. Dan kalau kita tengok dekat X-ray dari segi elaborate jawapan ada 4 point. WX ada 2 point, XY pun ada 2 point. Jadi kalau pelajar ya boleh bagi jawapan 4 point tu, kita dapat 3 markah. Daripada 4 point ya, dia bagi 3 point, yang ada pun boleh dapat 3 markah. Tapi daripada 4 point dia bagi 2 point saja, dapat 2 point lah. Dia bagi 1 point je, dapat 1 point. Okey, boleh faham tak apa yang saya cuba cakap kat sini? Kat sini saya nak jelaskan dari segi elaborate jawapan, walaupun dekat sini ada 3 point. Okey, dari segi skema jawapan kadang-kadang dia akan bagi ada 4 point. Jadi kalau murid-murid tu boleh jawab 3 daripada 4 point, mesti ada, dengan syarat mesti ada dalam point-point jawapan tadi. Boleh dapat 3 markah. Okey, walaupun jawapan penuhnya 4 markah, tapi disebabkan kita menanda markah 1, markah 2, markah 3, markah 4. Okey, jadi boleh jawab 4 markah dapat 3 markah, boleh jawab 3 markah daripada 4 dapat 3 markah, 2 ataupun 1 tu dapat 2 ataupun 1 lah. Saya harap cikgu faham ya apa yang saya cuba cakapkan ni ya. Boleh, maksudnya dari segi elaborate markah, kadang-kadang ya elaborate jawapan tu lebih daripada 3 markah dekat sini. Yang itu juga akan bagi faedah jugalah pada murid untuk dia boleh dapat markah yang penuh. Okey? Okey, habis. Okey, ada apa-apa nak tanya ke cikgu? Setakat ni soalan nombor 5. Start dah sampai soalan nombor 5. Boleh nak, tak ada ya cikgu ya? Okey, kalau tak ada. Okey. Okey, saya masuk soalan nombor 7.
Okey, soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni silibus lama tapi silibus baru nanti ya untuk KSSM. Soalan nombor 7 ni akan jadi soalan nombor 8 soalan modifikasi. Okey, so soalan Raja menunjukkan satu ketulan ais diletakkan di dalam sebuah bekas yang ditutup. So dengan sekeping kertas, selepas beberapa minit didapati ketulan ais tersebut telah bertukar menjadi air. Okey. So namakan proses apabila ketulan ais itu bertukar kepada air. Okey. So bila melibatkan proses kena nama proses lah So proses kat sini proses peleburan. Jadi kalau budak tulis lebur saja, salah. So bila proses biasanya melibatkan kata-kata nama kan, kata nama. Jadi kena bagi jawapan yang melibatkan kata nama lah. Jangan bagi jawapan yang melibatkan kata kerja pula. Kat sini lebur, ni bukan proses kat sini. Nama proses tu apa? Jadi kita bagi dalam sebutan kata nama. Ya? Okey. Kemudian saya tak bincangkan semua soalan. Saya bincang beberapa saja boleh cikgu ya. Okey, soalan D. Soalan modifikasi. Bekas yang digunakan di dalam rajah 7 menyebabkan ketulan ais bertukar kepada air dengan cepat. Cadangkan satu pengubahsuaian yang boleh dilakukan untuk mengelakkan ketulan ais bertukar kepada air dengan cepat berdasarkan aspek-aspek berikut. Okey, sini saya nak tekankan dari segi kita nak bagi jawapan. Okey, dia dah suruh soalan dah bagi soalan ya berkaitan dengan cadangkan satu pengubahsuaian yang boleh dilakukan untuk mengelakkan ketulan ais itu bertukar kepada air. Pengubahsuaian tu untuk apa? Pengubahsuaian tu untuk mengelakkan ketulan ais bertukar kepada air. Okey, jadi cikgu highlightkan dekat sini. So pastikan ya cadangan pengubahsuaian tu tidak boleh dibagi sebagai alasan untuk setiap aspek yang kita nak modifiedkan dekat situ. Okay, nak modifiedkan dekat situ. Jadi maksudnya cadangan untuk mengelakkan ketulan ais tu bertukar menjadi air ni tak boleh masuk dalam sebab. Kena cari sebab-sebab yang lain yang boleh menyebabkan ketulan ais itu bertukar, mengelakkan ketulan ais itu bertukar kepada air dengan cepat. Okay. Jadi contohnya kat sini, yang pertama muatan haba tentu bekas. Ni jawapannya kita boleh bagi muatan haba tentu yang tinggi. Jawapan kat sini kita nak muatan haba tentu yang tinggi lah. Maksudnya budak boleh jawab dengan menulis tinggi je pun dah cukup. Okay, kalau nak tulis muatan haba tentu yang tinggi pun okey jugalah. Tak ada masalah Okay. So reason dia kenapa? Melambatkan masa peleburan. Okay, jadi maksud dia tak salin balik dekat sini. Mengelakkan ketulan ais bertukar menjadi air dengan cepat. Okay, so reasonnya dia tak salin. Apa yang tercatat dekat sini dia tak salin balik. Melambat kalau dekat sini dia bagi reason melambatkan masa peleburan, lambat panas. Ataupun kalau cikgu semak jawapan anak murid cikgu tu ya, pastikan kalau inilah skema jawapan dia. Okay, mungkin ayat-ayat anak murid yang dia bagi tu mungkin dia tak tulis macam ni, tetapi kalau membawa maksud lambat panas, melambatkan masa peleburan, jadi cikgu boleh bagilah. So sini 2 markah. 2 markah maksudnya satu untuk aspek, satu untuk reason. Okay. Okay, yang kedua bahan penutup bekas tersebut. Okay, dekat sini kalau kita tengok ini contoh jawapan-jawapan yang dah dibincangkan lah ya. So dari segi bahan penutup dekat sini kita boleh highlightkan 2 Kalau berkaitan dengan bahan, cikgu boleh bagi apakah nama bahan, apakah ciri bahan. Okay, dua-dua jawapan tu boleh diterima tapi salah satulah. Kalau macam ni polistrin, plastik dan kayu tu maksudnya bahan tu apa bahan tu, nama bahan tu lah. Tetapi yang ni heat insulator ataupun penebat haba, ini adalah ciri bahan. So maksudnya dekat sini dari segi bahan kita boleh bagi 2 jawapan, sama ada nama bahan itu ataupun dia punya apakah ciri bahan tersebut. Okay, so reason penebat haba yang baik. Okay, ini reason lah untuk jawapan yang di atas tadi, penebat haba yang baik. Okay. Yang ketiga ni reka bentuk tambahan. Reka bentuk tambahan dalam soalan ni jawapan yang boleh dibagi lapisan berlapis, lapisan bervacuum, permukaan berkilat,
Okay, dengan reasonnya. Okay, saya dekat sini saya lebih kepada cara nak menanda je lah. Saya tak dapat nak huraikan dari segi kenapa kita bagi jawapan-jawapan macam ni lah. Ini semua adalah base kepada konsep fizik. Maksudnya kita dan murid-murid pun kena faham lah bila soalan tu apa jawapan yang bersesuaian. Okay. Okay, dari segi untuk bagi reason dekat sini saya nak tekankan juga sikit. Okay, so kita bagi satu reason pun dah cukup lah. Okay, contohnya melambatkan masa peleburan. Okay, dah cukup. Okay, tak perlu nak bagi banyak-banyak reason. Okay, sebab nanti takut bila kita bagi banyak-banyak reason, mungkin ada reason-reason itu adalah reason yang tak boleh diterima. Okay, jadi kita galakkan untuk reason soalan nombor 7 ni, kita bagi satu je pun dah cukup. Jangan bagi 2 ataupun 3, takut nanti kalau kita bagi 2 atau 3, ada jawapan-jawapan yang diberi tu adalah jawapan yang kontradik dengan jawapan yang sepatutnya. Okay, so bila ada kontradik tu ya, jadi dia akan menyebabkan markah 2 ni tidak boleh diterima. Maksudnya dia tak boleh ada jawapan betul-betul salah. Okay, nanti salah tu boleh akan menyebabkan markah keseluruhan tu akan jadi salah walaupun dalam jawapan tu dia ada betul. Okay, jadi dekat sini ya. Puan, nak tanya kan, kalau macam pelajar yang DLP ni, kalau dia menjawab soalan macam ni, dia campur perkataan tu, macam polystyrene tu dia eja dalam bahasa Inggeris, and then dia campur sikit dalam BM dalam satu ayat tu, masih diterima atau macam mana kalau dari segi penandaan? Terima kasih. Okay, dari segi penandaan, okay, setakat ni yang saya faham lah saya faham gunakan satu bahasa cukup lah. Gunakan satu bahasa. Maksudnya katalah kita ambil kat sini, atas dia jawab BM, bawah dia jawab BI. Itu boleh diterima. Jangan campur. Maknanya dalam satu ayat tu penuh dalam BM lah, kalau BI lah sepenuhnya. Tapi dia boleh campur sebab ini ada 2 bahagian kan. Jadi kalau atas dia nak jawab BI, bawah nak jawab BM, tak ada masalah. Tapi galakkan student jawab satu bahasa je. Jawab satu bahasa. Yang polystyrene ni katakan kalau ejaan salah tu macam mana ya? Sebab dia bukan kan, dia ejaan salah. Okay. Macam mana tu? Dia nak Okay. Kalau yang ni apa yang saya boleh kata, dari segi ejaan, okay, kalau dia melibatkan terms fizik, kena betul. Ejaan jangan salah. Tapi ni tak ada pun kita belajar dalam terms fizik kan. Jadi dalam ejaan budak tu ada yang polystrena lah, polystyrena lah. Yang tu boleh diabaikan lah kesalahan dia. Terms fizik kena tekankan jangan salah. Tapi yang bukan terms fizik tu tak boleh lah ya. Okay, habis. Okay, soalan nombor 8. Okay, soalan nombor 8 sekarang akan jadi soalan nombor 7. Okay, akan jadi soalan nombor 7. Okay, saya tak bincang A, B, C semua kiraan-kiraan. Cuma contoh dekat sini saya nak tunjukkan kiraan dekat sini ya. Kiraan. Okay, kadang-kadang bila kita melibatkan kiraan ni ada macam-macam formula kadang-kadang kita boleh gunakan. Okay, jadi ya dalam masa proses penandaan tu bila melibatkan pengiraan-pengiraan, pastikan ya dah ada ya, kita dah senaraikan apa formula-formula yang boleh digunakan. Yang sebenarnya memang boleh digunakan supaya nanti bila kita menanda kita tak spesifik ada satu formula je kita boleh guna. Tak semestinya. Sebab kadang-kadang bila melibatkan pengiraan ni kadang-kadang budak boleh guna macam-macam cara. Okay, kadang-kadang kalau macam soalan tu dia boleh selesaikan dengan cara yang mudah, kadang-kadang budak tu tunjuk banyak cara tapi dia boleh dapat juga jawapan yang betul. Okay, kena bagi markah juga. Kena bagi tengoklah apa cara kerja yang penting ya. Okay, ada tak formula, masuk nilai betul ke tidak, tak kiralah unit dia selaras ke tak selaras. Okay, yang ketiga tengok dia punya jawapan. Unit, tak ada unit ke tak ada unit ke kita boleh abaikan setakat ni. Yang penting jawapan mesti betul. Okay, jawapan yang betul tu mesti ikut unit jugalah. Kalau ya dia berkatalah dia kira-kira dapat 5 cm, 5 cm dia bagi dalam jawapannya dalam meter 0.05 meter dengan syarat 0.05 meter tu pun betul juga. Dia tak tulis unit ke, dia tulis unit ke, boleh diterima. Okay. Okay, kalau macam soalan ni kita nak kira jumlah tenaga, dia ada macam-macam formula ya.
kita nak guna VIT pun boleh, I2RT ke. Maksudnya dekat sini saya nak tekankan dari segi pengiraan kadang-kadang tak spesifik kepada satu formula. Jadi cikgu kena alert. Okey, cara penyelesaian budak tu apa saja kaedah yang digunakan dengan syarat betul. Okey, maksudnya budak boleh dapat markah. Okey, even kadang-kadang soalan-soalan tertentu contohnya macam kita nak kira soalan yang daya ada budak menggunakan kaedah AddMax. Okey, itu pun cikgu kena ambil kira. Okey, sebab dia dah tunjukkan jalan yang betul walaupun dia tak gunakan formula fizik, dia gunakan formula AddMax tetapi dapat juga jawapan yang betul. Okey, maksudnya dari segi jalan kerja boleh dapat markah. Okey, dari segi jawapan walaupun tak ada unit betul boleh dapat markah. Jadi dekat sini cikgu kena alert dari segi jalan penyelesaian, jangan fikir kepada satu jawapan sahaja, satu jalan kerja sahaja. Cikgu kena nilai jalan kerja lain yang relevan. Okey, dengan soalan dan juga jawapan. Ya. Itu saja. Okey, ni tak ada. Okey. Okey, so masuk bahagian B. Soalan AC. Okey. Okey, soalan AC. So ni kenapa saya buat soalan 12 dekat sini? Sebab sekarang silibus yang baru, soalan 11 dan soalan 12 akan jadi bahagian B, soalan 9 dan soalan 10 lah, dia akan jadi soalan 9 dan soalan 10. Okey. Okey, so soalan dekat sini dah bagi, Rajah menunjukkan dua orang kanak-kanak sedang berkomunikasi antara satu sama lain menggunakan telefon tali. Kanak-kanak boleh mendengar bunyi dengan jelas apabila tali tegang. Okey, jadi soalan yang pertama jenis gelombang, ini jawapan dia adalah tepat. Dia tak boleh subjek, dia memang objektif, dia tepat. Apa jenis gelombang bunyi? Gelombang membujur ataupun ada yang tulis gelombang mechanical pun diterima. Okey, tapi gelombang mechanical yang tu kita tak belajar lah dalam silibus yang baru ni, tapi dia betul. Okey, gelombang mechanical diterima. Okey, yang budak belajar jenis gelombang bunyi adalah gelombang membujur. Okey, itu yang dibelajar. Kalau ada yang mechanical pun diterima jugalah. Itu base kepada yang silibus-silibus dulu kita ada belajar juga Silibus sekarang pun ada juga saya sebut. Okey, yang kedua ni. Terangkan bagaimana kanak-kanak itu boleh mendengar dengan jelas antara satu sama lain menggunakan telefon. Okey, dekat sini saya bukan nak huraikan cara menjawab. Okey, saya nak huraikan dekat sini Kita tengok dekat sini ada 4 markah. Okey, ada 4 markah. Okey, dan kalau kita tengok dari segi huraian jawapan dekat sini dia ada 5. Okey, ini berdasarkan apa yang dah dibincang oleh ketua-ketua So daripada 4 markah ni dihuraikan jawapan tu kepada 5 poin. Okey, 5 poin dengan keyword-keyword yang tertentu lah, dengan keyword-keyword yang tertentu. Poin yang pertama perlu ada apa? Poin kedua perlu ada apa? Ketiga, keempat, kelima. Okey, jadi dekat sini apa yang kita boleh lihat dekat sini, bila budak ada memberi jawapan yang melibatkan poin-poin dekat sini. Jadi kita bagilah, ada tak udara bergetar, markah 1. Okey, cawan bergetar, markah 2. Tenaga dipindahkan, markah 3. Arah gelombang selari dengan arah getaran, markah 4. Mampatan dan regangan udara secara berterusan, markah 5. Dia ada 5 markah. Jadi maksimum dia 4 markah aja. Okey, ataupun dia bila budak tulis poin pertama ada, poin kedua ada, poin ketiga ada, poin keempat ada, poin kelima tak ada, pun boleh dapat markah penuh. 4 markah. Okey, tapi kalau dia tulis poin-poin ni kurang daripada 4 markah, tengoklah. Kalau dia ada tulis markah pertama je, markah pertama je lah. Pertama dengan kedua, pertama dengan 2 markah je lah. Pertama, kedua, ketiga, 3 markah. Macam tu kat sini. Okey, ini saya nak tunjukkan lah bagaimana huraian jawapan dalam SPM tu boleh membantu pelajar untuk dapat markah maksimum, semaksimum yang boleh. Okey, jadi cara kenapa pembahagian markah ni diberi, ini adalah berpandu kepada ketua-ketua pemeriksa yang dah berbincang. Dia nak bagi poin 1 apa, poin 2 apa, poin 3 apa, 4, 5. Kalau dia nak bagi lebih daripada markah maksimum kat sini pun boleh. Baik, ini semua bergantung kepada ketua pemeriksa. Okey. Okey, seterusnya soalan AC Soalan AC. Okey, soalan AC. Sekejap. Okey, ni soalan AC penilaian. Soalan AC penilaian 10 markah. Okey, 10 markah.
dan galakkan ya pelajar untuk jawab dalam bentuk jadual sahaja. Jawab dalam bentuk jadual sahajalah. Paling-paling kurang pun point. Okey, jangan suruh jawab dalam bentuk karangan. Sebab bila kita jawab dalam bentuk point dekat sini, dalam bentuk jadual, kita dah senang dah. Kita senang nak menanda. Okey. Okay, untuk markah esei penilaian 10 markah. 10 markah dekat sini datang daripada empatnya daripada aspek yang perlu dibincangkan. Okay, berserta dengan reason yang bersesuaian, situ dah 4 markah dah. Okay, kemudian markah yang, so dekat sini kita akan dapatlah markah 1 sampai markah 8. Okay, markah 1 sampai markah 8. Jadi aspek pertama markah 1, reason pertama markah 2 dan seterusnya. Okay, aspek kedua, ketiga, keempat. Okay, sehinggalah markah ke-9. Markah ke-9 kita akan pilih mana yang paling sesuai, perlu nyatakan. Okay, X yang paling sesuai, perlu nyatakan, maka dapat markah ke-9. Okay, markah ke-10 dekat sini ya. Markah ke-10 kebiasaannya kalau ya biasa-biasa kita akan suruh pelajar tulis. Okay, disebabkan aspek 1, aspek 3, aspek 4 dan aspek, maksudnya student tulis balik kan. Student tulis balik semua dekat sini. Okay, tetapi dari segi penandaan SPM, walaupun student tak tulis, tetapi dia ada tulis dekat sini. Dia ada tulis dekat sini dan cukup 4. Cukup 4. Kita boleh bagi markah 10. Ataupun ya, katalah antara 4-4 ni ada yang salah. Tapi reason dekat sini ya, markah 2, markah 4, markah 6, markah 8, dia betul. So kombinasi markah 2, markah 4, markah 6, markah 8 ni mesti 4 ni kena ambil. Okay, boleh dibagi markah 10. Ataupun kombinasi antara markah ganjil dengan markah genap. Dia ada M1, dia ada M4, dia ada M5, dia ada M8. Boleh bagi markah 10. Itu dari segi penandaan SPM lah. Tapi biasanya kalau student, kita akan suruh student tulis balik yang 4 aspek ni. Tulis balik. Okay. Tapi dari segi penandaan SPM, apa yang kita buat, markah 10 adalah markah yang menggalakkan murid untuk dapat markah maksimum walaupun dia tak tulis, tetapi penerangan ni semua ada. Dengan syarat kombinasi ganjil 4, kombinasi genap 4 ataupun kombinasi antara ganjil dan genap 4 mesti bertentangan. Contohnya M1, M3, M5, M8. Okay, M2, M4, M6, M7. Dia ada tulis kombinasi, dia ada tulis dekat sini, maksud dia ada tulis dekat bahagian atas ni, bukan tulis dekat bahagian bawah ni. Maksudnya jawapan tu dia ada elaborate kan. Jadi kita boleh bagi markah 10. Okay. Dan juga dari segi alasan ni, galakkan pelajar bagi alasan yang banyak. Tetapi janganlah kontradik sangat ya. Bagi jawapan ataupun alasan yang lebih daripada satu. Okay, jangan contohnya ketinggian penghadang bunyi yang tinggi boleh menghalang bunyi. Okay, cuba galakkan pelajar bagi jawapan yang boleh diterima lebih daripada satu jawapan. Okay, boleh cikgu? Boleh faham ya? Terutama dari segi markah 10 tu. Markah 10 tu macam markah bonus lah untuk pelajar. Tapi untuk dari segi bila kita sebutkan dengan pelajar tu, kita jangan sebutlah dari segi apa yang kita menanda tu. Kita cakaplah kat budak, salin balik aspek 1, 2, aspek markah 1, markah 3, markah 5, markah 7 tu dekat sini. Tulis balik. Okay, tapi cuma saya nak kongsikan lah macam mana masa kita menanda tu kita bagi markah 10. Okay, jadi itu menggalakkan student boleh dapat markah yang banyak. Okay, itu habis soalan esei. Okay, ni sama jugalah. Soalan ni soalan kiraan, dia sama juga konsep dia, 5 markah. Okay, daripada 5 markah ni kita tengok dia ada 2 dia ada 2 soalan dia tanya dekat situ kita Puan Nohayati, minta maaf saya interrupt. Okay, boleh. Kecil ya, boleh tak Besar. Puan Nohayati besarkan sikit? Boleh. Okay, boleh. Terima kasih. Okay, sorry, minta maaf ya. Okay, yang ini markah soalan esei lah yang melibatkan pengiraan. Cara penandaannya masih lagi sama. Okay, kalau kita tengok dekat sini ya, ada tulis formula, kita boleh bagi markah 1. Okay, dekat sini dia tak tulis formula.
tetapi dia masuk dah nilai tu berdasarkan formula, dia dah tahu walaupun dia tak tulis formula, okey, tapi dia dah masukkan semua nilai tu dengan betul. Jadi kita boleh bagi markah 1 pun boleh bagi, markah 2 pun boleh bagi. Markah 1 ni sebab kita anggap formula ni walaupun dia tak tulis, maksudnya dia dah guna formula yang betul. Okey, jadi dapat markah 1. Okey, markah 2 ni sebab dia ganti nilai dengan betul. Walaupun mungkin unitnya tidak selaras, tapi kita bila diganti nilai saja, kita bagi markah 2. Okey. Dan markah 3 dekat sini, jawapan. Sekurang-kurangnya jawapan mesti betul dapat markah 3. Tapi kalau kat sini ya, walaupun dia masuk formula tu dah betul, tapi kalau melibatkan keseragaman unit, okey, dia masuk tanpa pertukaran unit yang seragam, jadi jawapan akhir ni tak akan dapat lah. Tak akan dapat. Dia dapat markah 1 dan markah 2 saja. Markah 3 ni tak akan dapat. Okey. Dan seterusnya, okey, ni soalan yang kedua. Still lagi pengiraan. Okey, macam ni dalam pengiraan ni walaupun dia tulis formula tak dapat lah. Sebab formula ni dah ada dalam list. Jadi dia akan kira dari segi jalan kerja saja. Masuk nilai. Masuk nilai. Yang ni tak ada guna nilai di atas kan. Jadi dia guna nilai yang diberi. Ni tak ada ECF lah. Dia ada ECF. Jadi masukkan saja nilai. So dapat jawapan. Okey, dari segi jawapan, okey, yang melibatkan banyak titik perpuluhan, sekurang-kurangnya 2 titik perpuluhan minimum, maksimumnya 4 titik perpuluhan. Ini kalau melibatkan pengiraan yang banyak titik perpuluhan lah, sekurang-kurangnya 2, minimum, maksimum 4. Tetapi kalau katalah dia kira dia dapat 0.65789, contohnya 65789. Okay, cikgu suruh student tu tulis semuanya. Jangan bundarkan dia kepada 2 titik perpuluhan ataupun 4 titik perpuluhan. Okay, galakkan student tu untuk tulis walaupun lebih daripada 4 titik perpuluhan. Okay, sebab saya kadang-kadang dari segi skema jawapan dia boleh berubah-ubah. Okay, tapi dari segi ni kita gunakan panduan. Kalau banyak titik perpuluhan, minimum 2 titik perpuluhan ya, bukan angka bererti. Maksimum 4 titik perpuluhan, bukan angka bererti. Dari segi jawapan lah, dari segi jawapan akhir. Okay ya, so ni pengiraan juga ya, penandaan untuk pengiraan. Okay. So ini saya tak bincangkan. Okey. Ini soalan bahagian C yang kalau dulu soalan nombor 9, soalan nombor 8, sekarang dah jadi soalan nombor 11 sahaja. Tak ada soalan nombor 12. Okey. So soalan bahagian C, biasanya dia akan tanya maksud. Macam saya dah sebut tadi, macam mana cara penandaan maksud. Okey, kena buat dengan cara yang betul lah. Okay, kalau macam ni maksudnya indeks biasan nisbah sin sudut 7 kepada sin sudut biasan, ataupun indeks biasan ditulis sama dengan sin I over sin R pun diterima. Okay, dengan syarat dia kena tulis perkataan yang penuh. Okay, walaupun I dengan R tu sebab dalam formula setakat ni kalau kita tengok dalam buku teks, indeks biasan sin I over sin R, dia tak tulis pun ya sin sudut 7 per dengan sin sudut biasan. So selagi ada dalam buku teks tu kita boleh terima walaupun dia guna simbol I dekat situ. Okay. Yang ini ya saya nak tekankan dari segi perbandingan. Okay, soalan dia macam soalan 5 dengan soalan 6, saya tak tulis jawapan. Jawapan dia sama juga, cuma saya nak tekan dekat sini ya. Bila disebut banding dalam soalan esei, tak boleh tulis short form, tak boleh tulis ayat pendek, kena tulis ayat yang panjang. Contohnya, so kita dia beri soalan dekat sini, kita dia beri 2 bongkah, 1 bongkah plastik, 1 bongkah kaca. Okay, soalan yang pertama ni perhatikan darjah 9.1 dan 9.2, bandingkan indeks biasan. Okay, jadi bila pelajar jawab ya, kena tulis ayat yang penuh lah. Okay, so indeks biasan. Okay, ni saya tak tulis, saya cakap je ya. Indeks biasan
Rajah 9.1, mana indeks biasannya dekat sini. Ni indeks biasan blok kaca dengan blok plastik. So comparison ya, indeks biasan blok plastik lebih kecil daripada indeks biasan blok kaca. Dekat sini tekankan tulis ayat panjang. Jangan tulis 9.1 lebih kecil daripada 9.2, tak boleh. Okay, simbol masih boleh diterima lah. Okay, dari segi penggunaan simbol masih boleh diterima. Simbol lebih kecil ataupun lebih besar. Okay, boleh ke cikgu faham kat situ ya? Dalam esei tak boleh tulis ayat pendek. Kena salin sebiji apa yang dibandingkan. Kena tulis balik. Okay, kalau dibandingkan indeks biasan, kena tulis perkataan indeks biasan tu. Bandingannya macam mana. Nak guna simbol lebih besar, lebih kecil, tak ada masalah. Okay, dekat sini saya tekankan untuk esei memang tidak ada ayat pendek. Ayat dia mesti panjang dan cara jawapan dekat sini kita boleh bagi dalam bentuk point. So dekat sini ada 5 markah, betul? Jadi dekat sini dia ada 3 dengan 2 kebiasaannya. So dia ada 3 perbandingan, maksudnya ada 3 point bandingan penuh ayat dia. Okay, dan juga hubungan biasanya kita akan tulis perkataan, kita akan tulis ayat hipotesis. Okay, contohnya semakin bertambah indeks biasan, semakin bertambah ketumpatan. Ataupun indeks biasan berkadar terus dengan ketumpatan. Dengan syarat ayat tu penuh. Okay, jangan ayat yang pendek, jangan short form. Semua jangan ya. Boleh cikgu, boleh faham ya cikgu ya? Sebab dia ulang balik soalan esei ni macam kita dah jawab soalan nombor 5 tadi tu lebih kurang sama je. So 5 point maksudnya kat sini ya. Puan Hayati, saya nak tanya. Okey, katalah pelajar tulis terbalik. Maksudnya A sepatutnya jawapan yang sepatutnya A berkadar terus dengan B, tetapi dia tulis terbalik B berkadar terus dengan A. Maksudnya depan pergi belakang, belakang pergi depan. Adakah boleh diterima? Aduh, takutnya nak jawab soalan ni. Okay. Kalau saya semasa saya menanda itulah saya kebiasaan, kalau saya lah saya terima. Saya terima, maksudnya boleh contohnya semakin bertambah ketumpatan, semakin bertambah indeks biasan. Okay, sebab dia membawa maksud yang masih lagi membawa maksud yang sama. Cuma dia dah terbalikkan dia punya PM dengan PR tu. Okay, setakat ni lah. Setakat ini saya boleh diterima lah pada saya. Okay, harap-harap dia tak ni lah kot. Saya terima lah. Harap-harap. Okay. Okay, habis. Takutnya soalan-soalan ni okay. Okay, habis. Okay. So ni saya nak fokus kepada cara menjawab. Okay, cara menjawab ni boleh jadi 2 macam. Okay, kalau ada soalan-soalan yang bertanyakan explain, yang kita boleh explain dalam bentuk gambar rajah. Okay, dan gambar rajah itu boleh menggambarkan jawapan. Okay, maksudnya budak tu boleh dia bagi markah lah. Okay, contohnya macam soalan ni. Satu imej tegak terbentuk selepas sinar cahaya melalui 2 prism dalam binokular. Terangkan bagaimana imej tegak itu boleh terbentuk. Okay, so budak boleh jawab dalam bentuk ayat-ayat ni. Okay, kalau kita tengok dekat sini ya, berapa markah dia? Kalau dalam soalan esei ni, kalau melibatkan explanation, okay, penerangan di maksimum dia 4 markah je. Tapi kalau kita tengok kat sini, apa yang kita dapat daripada skema SPM ni, dia huraikan kepada 7 jawapan. Okay, tapi untuk kita kat budak-budak tu, kalau ni memang kita kena huraikan semua jawapan lah. Semua jawapan budak kena mesti ada. Tapi dekat sini saya nak tekankan maksudnya dari segi jawapan, tidak semestinya dalam bentuk ayat, tetapi kita boleh gambarkan dalam bentuk gambar rajah dengan syarat skema-skema jawapan tu ada. Contohnya ya, kalau macam soalan ni, terangkan bagaimana imej tegak boleh terbentuk dalam binokular. So kita tahu binokular tu dia ada 2 prism. Okay, jadi kita lukislah 2 prism dan kita kena highlightkan dekat sini prism jenis apa. Okay, walaupun dia tak tulis, markah pertama adalah prism digunakan adalah 45, 90, 45. Dia tak tulis ayat ni, tapi prism ni dah ada gambaran 45, 90, ni betul-betul lah 45 kan. Okay, dia ada tunjukkan dekat sini. Jadi ini markah pertama. Okay, kemudian markah kedua, cahaya secara normal ke prism. Okay, cahaya secara normal ke prism.
Okey, untuk yang ni ya, bila kita tengok lukisan budak ni kadang-kadang macam-macam lukisan, ada yang kemas, ada yang tak kemas. Katalah ya dia lukis garis kat sini macam bukan 90 tapi dia ada tanda 90, tanda yang menunjukkan normal. Jadi kita boleh bagi dia markah yang kedua. Okey, asalkan dia tunjukkan tanda 90 tu walaupun dia garis, katalah dia garis contoh ya, dia garis terherut macam ni, terherut. Tapi dia ada tunjuk 90. Jadi kita boleh bagi dia markah 2. Okey. Okey, markah 3 kat mana? Markah 3, markah 3 dia tunjukkan dekat sini sudut 7. Okey, dia tak tulis pun sudut 7 dalam ni 45 tapi dia dah tunjukkan kedudukan sudut 7 tu di mana. So ni boleh bagi markah 3. Okey, markah keempat dekat sini dihighlightkan sudut 7 lebih besar daripada C. Okey, yang ini ya, yang ini skema jawapan yang ditanya walaupun dia bagi dalam bentuk simbol tetapi kat sini ada toleransi ya, dia boleh terima jawapan dekat sini. Okey, so dekat sini saya nak sebutkan kadang-kadang simbol boleh guna, kadang-kadang simbol tak boleh guna tapi kita tekanlah pada budak ya, jangan guna simbol. Tulislah perkataan yang betul. Cuma pada tahun ni skema ni markah 4 ni dia bagi jawapan dalam bentuk simbol dekat sini. Okay, jadi sebab tu saya highlightkan kerana skema jawapan ni boleh berubah-ubah. Okay, so markah kelima, cahaya bergerak daripada ketepatan tinggi ke ketepatan rendah. So dekat sinilah, daripada dalam ke luar prism. Okay, so sini ada gambaran dia. Dia bergerak daripada lebih tumpat ke kurang tumpat. Jadi ni boleh dah bagi markah 5. Okay, markah ke-6, pantun dalam penuh berlaku. So highlightkan kat mana pantun dalam penuh berlaku. Walaupun dia tak dinyatakan, sudah ada tunjuk sini pantun dalam penuh berlaku. Maka dapat markah 6. Okey, markah 7, pantulan dalam penuh berlaku 2 kali dalam setiap prism, ditunjukkan 2 kali. Tapi dekat sini saya nak highlightkan walaupun dekat sini ada 7 markah. Okey, kalau dia ada 4 markah daripada mana-mana M1 hingga M7 ni dia cukup 4 markah. Tak kira lah dia punya tu bertunggang langgang, dia tulis ayat tertunggang langgang ke. Okey, yang penting cara penyampaian ayat tu sampai. So boleh dapat maksimum 4 markah. Walaupun tak mengikuti M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 ni. Maksudnya dia tak berturut lah. Dia mungkin ada M1, dia mungkin ada M2, dia ada M6, dia ada M7. So boleh dapat 4 markah. Okay, cikgu boleh ya? Aku faham ya? Tapi maksudnya dari segi penandaan SPM dibagilah. So nanti maksudnya dari segi penandaan bila cikgu nak buat skema-skema jawapan tu, maksudnya bila dah ada macam ni kita dah ada panduan dah. Jadi kita boleh guna. Okay, untuk bantu pelajar untuk dapatkan markah yang lebih tinggi. Okay, habis yang ni. Okay, soalan yang terakhir, soalan esei modifikasi 10 markah. Okay, soalan esei modifikasi 10 markah. Okay, so soalan esei modifikasi ni ya. Okay, so dia akan bagilah beberapa aspek yang kita perlu modify. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok kat sini 10 markah, so kita tahu mesti ada 5 aspek yang perlu dimodify dengan 5 reason yang bersesuaian. Kalau kita tengok dekat sini kita cuma ada jenis, ciri, sudut, ciri-ciri bahan. Ada 4 aspek saja. Jadi dekat sini pastikan ada antara aspek-aspek ni kita boleh bagi lebih daripada satu jawapan. Contohnya dalam soalan ni, okay, so kita boleh huraikan jenis memang dah tak boleh lah, banyak lah, dia tak boleh banyak lah, satu je. So kita akan gunakan kat sini kantar cembung. Okay. Okay, soalannya apa? Anda dikendaki untuk mengubah suai binocular bagi menghasilkan imej yang lebih tajam dan lebih jelas serta mudah dibawa semasa memerhati burung. Yang ni pun highlightkan juga ya. Dia dah bagi kenapa nak modifikasi, menghasilkan imej yang baik, lebih tajam, lebih jelas serta mudah dibawa. So pastikan ayat-ayat ini tidak boleh jadi reason. So tak boleh guna sebagai reason lah, kena cari reason yang lain. Okay. So dekat sini kalau kita tengok ada 4 aspek tapi kita nak bagi mesti 5 aspek. Jadi kena fikir daripada 4 aspek ni mana aspek yang boleh kita bagi lebih daripada satu jawapan. Okay, so macam soalan nombor 10 ni. Sekejap ya.
Ni bagi. Okay. So macam soalan nombor 11 sekarang lah. 11 sekarang. So kita boleh elaboratekan jawapan ciri-ciri kanta ni lebih daripada satu. Jadi barulah kita akan complete. M1, M3, M5, M7 dan M9. Okay, jadi kalau cikgu menanda tu biasakan dengan M1, M3, M5, M7, M9. Untuk alasan ni dia akan jadi M2, M4, M6, M8 dan M10. Okay, so untuk pengubahsuaian ni kadang-kadang katalah kalau budak nak bagi lebih daripada 5 aspek tak jadi masalah asalkan aspek itu boleh diambil kira sebagai jawapan. Okay, boleh diterima sebagai jawapan. Maksudnya dari segi modifikasi ni kita galakkan budak bagi lebih daripada 5 aspek. Kalau melibatkan soalan-soalan yang dibagi kurang 5 aspek, kalau budak nak cari lebih daripada 5 aspek pun tak jadi masalah. Okay, dan cara penandaannya macam saya sebut tadi lah. Okay, dia 10 markah. Jadi setiap aspek tu adalah markah ganjil M1, M3, M5, M7, M9, alasan tu M2, M4 sampai M10. Okay, walaupun dia bagi lebih 6 sampai 6 aspek, kiraan maksimum tetap 10 markah. Okay, saya rasa sampai itu saja kot untuk presentation saya. Cikgu rasa cikgu faham ke tidak dari segi penandaan? Boleh ada kefahaman tak dari segi penandaan ataupun ada tak apa-apa soalan yang ditanya? Sebab dari segi untuk bagi jawapan yang betul-betul pun kadang-kadang saya tak berani nak bagi sebab kadang-kadang penandaan ni dia berubah-ubah. Jadi ada benda-benda yang tersembunyi, ada benda-benda yang saya boleh sampaikan. Okay? Ada tak apa-apa soalan cikgu? Boleh saya offkan kot, stop presenting. Saya rasa setakat itu. Ada tak apa-apa cikgu nak tanya ke ataupun saya rasa insyaAllah setakat ni tak ada kot yang tertinggal. Saya lebih kepada cara nak mendapat markah lah, bukan cara nak bagi jawapan. Boleh cikgu ya? Boleh? Okay. Cikgu Sana saya rasa sampai situ je lah kot. Saya rasa lah. Okey. Okey. Terima kasih pada Puan Nohayati atas segala ilmu dan perkongsian yang telah disampaikan itu tadi. Saya rasa di pihak saya sendiri banyak ilmu yang kita boleh dapat dan saya mengharapkan ilmu yang telah dikongsikan bersama tadi sedikit sebanyak dapat membantu guru-guru fizik yang ada bersama kita pada petang ini yang lebih memahami dan menguasai teknik menanda yang melibatkan soalan-soalan kebat yang terlalu luas skopnya dalam subjek fizik SPM. Semoga ilmu yang diperolehi pada petang ini juga akan dapat digunakan sebaik-baiknya oleh semua guru yang ada pada hari ini dalam membantu meningkatkan kecemerlangan pelajar-pelajar di sekolah masing-masing. Okey, saya buka lagi soalan sekiranya masih ada soalan yang ingin ditanya oleh para guru kepada Puan Nohayati. Ada tak sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada Puan Nohayati? Sekiranya ada, boleh bertanya pada Puan Nohayati. Tidak ada ya. Okey. Para hadirin yang dihormati, okey, alhamdulillah kita telah sampai kepada penutup tirai program. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Nohayati Arif selaku penceramah kita pada hari ini dan juga para hadirin sekalian yang setia bersama dari awal hinggalah ke akhir rancangan, hinggalah ke akhir program. Dan di sini saya ingatkan pada live chat pada live chat di tepi skrin ini cikgu-cikgu boleh klik link kehadiran yang telah di-sharekan kat situ. Cikgu boleh isi untuk kehadiran pada hari ini dan kehadiran pada hari ini akan boleh direkodkan ke dalam SPL KPM. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Dr. Ellen Choti kerana sudi hadir bersama kita pada petang ini. Ya, terima kasih Puan Doktor. Okey. Okey.
Adalah diharapkan agar semua guru yang mengikuti sesi perkongsian ini akan mendapat rahmat, manfaat dan ilmu yang diberkati. Terhunus keris sama setara, galang ganti nyawa ditaruhkan. Andai teguris tutur bicara, seikhlas hati maaf dipohonkan. Sehingga berjumpa lagi, jaga diri, amalkan penjarakan fizikal dan semoga kita semua dipelihara dari wabak yang sedang melanda negara pada waktu ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ya Puan Hayati. Sama. Sama. Okay. Cik Guna tak boleh kasu. Ya, Takut hati. okey. Okey, saya Ada kejap. saya on stop recording lupa. Okay, stop. Mm-mm.